Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan Sakura ingin membentangkan tentang isu putus sekolah dalam kalangan pelajar. Next. Ini adalah ahli kumpulan kami. Saya Syarina Syahira binti Syari bermemetrik 829737 akan membentangkan tentang pengenalan isu putus sekolah. Berdasarkan kajian daripada 10 buah artikel, isu putus sekolah merupakan isu utama yang menyebabkan kemerosotan di sisian pelajar. Putus sekolah merupakan satu tindakan yang melanggar disiplin iaitu tidak hadir ke sekolah tanpa keizinan ibu bapa dan guru. Di mana isu putus sekolah ini boleh berlaku dalam semua peringkat pendidikan iaitu peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi. Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran Malaysia, isu putus sekolah ini merupakan isu yang paling dominan dalam kalangan pelajar di mana ini dapat dilihat daripada statistik daripada tahun 1994 hingga 2018. Jadi kami akan kupaskan tentang faktor dan kesan isu putus sekolah serta langkah-langkah untuk menyelesaikan isu ini. Seterusnya saya akan terangkan tentang faktor-faktor pelajar yang faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar untuk putus sekolah. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor ini ialah ibu bapa mengalami masalah kewangan di mana ibu bapa tidak dapat menyediakan kemudahan tempat tinggal dan kesedaran yang baik untuk menampung pelajaran anak-anak. Kedua adalah ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan kerja sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak dan pelajaran anak-anak. Ketiga adalah disebabkan oleh ibu bapa mengalami pergaduhan atau perceraian yang akan mengganggu emosi anak-anak. Seterusnya, faktor yang kedua adalah faktor diri pelajar. Faktor ini di mana pelajar itu sendiri tidak berminat untuk belajar, di mana mereka menganggap sekolah ini bukan satu kewajipan sehingga kewajipan menyebabkan mereka sanggup lewat ke sekolah, bangun lambat dan sering sakit tanpa surat pengesahan. Dan juga pelajar juga mempunyai perspektif yang negatif terhadap sekolah dengan menganggap sekolah ini satu tempat yang membosankan dan tidak menarik. Next. Faktor yang ketiga adalah faktor sekolah. Faktor ini dapat dilihat daripada masalah peraturan sekolah yang kurang konsisten dan kelonggaran penguasaan polisi sekolah. Di mana apabila penguasaan sekolah dan disiplin sekolah itu tidak ketat, ini memudahkan pelajar itu untuk terlibat dalam genjala konten sekolah. Kedua adalah guru menggunakan kaedah pengajaran yang membosankan dan tidak menarik dan menyebabkan pelajar mudah mengantuk, mudah bosan dan tidak berminat dalam pembelajaran. Ketiga adalah sikap guru disiplin terlalu garang menyebabkan pelajar takut untuk hadir ke sekolah dan mendorong mereka untuk melakukan genjala konten sekolah. Faktor yang keempat adalah faktor rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan remaja yang paling hampir dengan sesuatu individu, pelajar selepas ahli keluarga, di mana rakan sebaya ini merupakan pengaruh yang kuat yang boleh mempengaruhi akhlak, tingkah laku dan peribadi seorang pelajar. Ini kerana mereka masih mentah, rapuh dan mudah dipengaruhi. Dan ketiga adalah rakan sebaya ini dianggap sebagai tempat yang selesa untuk meluahkan perasaan dan masalah berbanding ahli keluarga sendiri. Faktor yang kelima adalah faktor kerja sambilan. Faktor ini berlaku disebabkan oleh pelajar itu terpaksa bekerja sambilan untuk membantu ahli keluarga yang susah. Kedua, disebabkan oleh pelajar itu terdorong untuk bekerja sambilan untuk membeli peralatan moden kerana terpengaruh oleh rakan sebaya dan dunia luar. Faktor yang ketiga adalah punca yang ketiga disebabkan oleh pelajar itu kurang berminat untuk belajar, di mana mereka lebih suka bekerja daripada belajar sehingga sanggup tidur lewat, bangun lambat untuk pergi ke sekolah. Bagi pelajar yang bekerja, mereka merasa keletihan dan mengantuk dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran. Okay. Baiklah, boleh dengar suara saya? Ya. Okey, saya akan teruskan dengan kesan terhadap gejala pontian sekolah. Okey, kita lihat kepada kesan yang pertama dari sudut prestasi akademik. Seorang pelajar yang tidak hadir ke sekolah akan ketinggalan silibus mata pelajaran semasa proses PDP. Hal ini dibincangkan oleh Ismail 2021. Dan apabila tiba musim peperiksaan, pelajar akan alami masalah untuk menjawab peperiksaan dengan baik. Dan
apabila seorang pelajar itu tidak minat untuk belajar, mereka akan ambil keputusan untuk ponteng sekolah dan keadaan ini akan berimpak kepada prestasi akademik pelajar. Yang kedua adalah kesan dari segi sistem demerit akan bertambah. Apabila seperti mana yang kita ketahui, setiap sekolah mempunyai sistem merit dan demerit. Demerit akan bertambah sekiranya seorang pelajar itu melanggar disiplin sekolah. Dan hari ini kita akan kupaskan tentang khususnya ponteng sekolah. Dan sekiranya seorang pelajar itu meritnya bertambah, mereka akan dikenakan amaran, hukuman dan sebagainya sehingga boleh dibuang sekolah. Dan kemerosotan pertambahan demerit akan berlaku sekiranya sistem kedatangan seorang pelajar itu bertambah. Kesan yang ketiga adalah seorang pelajar apabila ponteng sekolah, mereka akan berisiko untuk terlibat dalam gejala negatif. Seperti yang dibincangkan oleh Ismail 2021, gejala negatif adalah merangkumi penyalahgunaan dadah, vandalisme, judi, lepak di pusat hiburan dan sebagainya yang bersama rakan-rakan yang tidak membawa faedah. Perkara ini juga dijelaskan oleh Yahaya 2011. Dan sekiranya pelajar sering ponteng sekolah, mereka juga berisiko untuk terlibat dalam jenayah dan statistik jenayah juga akan meningkat. Seterusnya, kesan yang keempat adalah kepada pihak sekolah, di mana pihak sekolah terpaksa mengalami penurunan grade beratusan disebabkan oleh kemerosotan pencapaian akademik. Dan pihak sekolah juga terpaksa menjawab kepada pihak atasan disebabkan mengapa grade peratusan akademik menurun. Dan hal ini juga dilihat di mana seorang pelajar apabila mereka ponteng sekolah, jika dicekup atau ditangkap oleh polis, hal ini akan memberi kesan dan mencemarkan nama baik sekolah itu sendiri seperti mana yang dibincangkan oleh Ismail 2011. Dan kesan yang kelima adalah kesan terhadap institusi kekeluargaan. Kita kupas ini khusus kepada kedua ibu bapa. Di mana apabila seorang pelajar itu berada dalam masalah ponteng ini, mereka kurang hormat terhadap ibu bapa mereka dan sanggup menipu, habiskan wang yang diberi oleh ibu ayah untuk ke sekolah tetapi digunakan untuk tujuan yang tidak berfaedah. Perkara ini dibincangkan oleh Daud 2021. Dan menurut Wulanduri pula, Wulanduri dan Narawi pula menyatakan tiada interaksi dan hubungan yang baik antara ibu bapa di mana pelajar sering memberontak dan rasa tidak puas hati kerana dipaksa untuk ke sekolah dan hal ini menjadi rasa terpaksalah untuk seorang pelajar itu ke sekolah. Dan masyarakat juga memandang serong terhadap kedua ibu bapa di mana mereka menyalahkan ibu bapa sepenuhnya kerana tidak dapat mendidik anak dengan baik. Seterusnya kita pergi ke langkah mengatasi masalah ponteng di sekolah. Assalamualaikum, nama saya Siti Nasara, nombor metik 829738. Okey, langkah mengatasi ponteng sekolah. Yang pertama, peranan ibu bapa, di mana ibu bapa bertanggungjawab dalam memastikan aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak sama ada anak-anak hadir ke sekolah ataupun tidak. Melalui penlibatan itu, ibu bapa juga secara tidak langsung dapat mencegah gejala ponteng sekolah. Next. Okey, yang kedua, peranan pihak sekolah, di mana pihak sekolah berperanan dalam menubuhkan badan disiplin, kaunselor yang sistematik. Yang kedua, mengenakan hukuman kepada para pelajar yang bermasalah dan ponteng sekolah. Yang ketiga, menyediakan persekitaran sekolah yang kondusif, di mana persekitaran yang selesa dan mesra kepada para pelajar. Jadi ini akan memberi keselesaan kepada para pelajar untuk datang ke sekolah. Yang keempat, menyediakan program galakan dan motivasi kepada para pelajar. Yang kelima, menyediakan kaedah token trace di mana setiap pelajar yang hadir ke sekolah akan diberi satu token dan token itu boleh ditukar dalam bentuk hadiah. Jadi ini secara langsung dapat memberi minat dan galakan kepada para pelajar untuk hadir ke sekolah. Next.
Yang ketiga adalah peranan pihak guru, di mana guru berperanan dalam menyediakan pengajaran yang menarik, kreatif agar para pelajar tidak bosan ketika sesi pembelajaran PMP dijalankan. Dan ini secara tidak langsung dapat memberi menarik minat para pelajar untuk hadir ke sekolah. Yang kedua adalah sistem buku log di mana ia berkait dengan pantauan dan melibatkan catatan rekod kehadiran para pelajar di mana kehadiran para pelajar direkodkan. Jadi ini secara langsung dapat memberi kepada para guru untuk mengesah para pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Okay, next. Peranan kaunselor, di mana intervensi kaunselor itu berperanan, di mana kita tahu di sekolah mempunyai kaunselor. Jadi sekiranya para pelajar tidak hadir ke sekolah, para kaunselor akan memanggil para pelajar itu untuk memberi khidmat kaunseling kepada para pelajar yang bermasalah yang terlibat dengan aktiviti ponteng sekolah. Ini secara langsung dapat mencegah gejala ponteng sekolah di sekolah. Yang kelima adalah peranan media massa di mana kita dapat kaitkan dengan kempen kesedaran sama ada melalui iklan di kaca TV, televisyen, signboard di jalan raya ataupun selingan video drama yang berunsurkan nilai murni dan moral yang boleh memberi kesedaran kepada pelajar tentang keburukannya gejala ponteng sekolah. Ini secara tidak langsung dapat memberi kesedaran kepada para pelajar itu sendiri. Okay, next. Okey, baik. Saya akan rumuskan. Secara rumusannya, berdasarkan perbincangan yang dilakukan oleh kumpulan kami mendapati terdapat faktor, kesan dan juga langkah penyelesaian terhadap isu ini. Baiklah, kalau dilihat dari segi faktor keluarga merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan seorang pelajar itu terjerumus dalam masalah ponteng. Dan kesan yang paling ketara dilihat adalah dari segi aspek akademik yang mana seorang itu jika sekiranya mereka ponteng sekolah, maka prestasi akademik akan merosot. Dan yang terakhir sekali adalah langkah penyelesaian dilihat apabila terdapatnya peranan daripada pihak sekolah, guru, ibu bapa itu sendiri dalam mengekang masalah ponteng sekolah ini dilihat mampu mengekang masalah ini supaya ianya tidak terus berterusan dalam kalangan pelajar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.